Bagaimana timbul perasaan rajak di hati kita ni mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Dan supaya kita, makna kata, timbul perasaan takut kepada Allah untuk melakukan perkara dilarang oleh Allah Ta'ala. Imam Ghazali kata ada tiga cara. Yang pertama dia kata kamu baca selalu ayat-ayat Allah berkaitan dengan khauf dan raja itu. Baca ayat Allah, baca hadis Nabi. InsyaAllah dengan kita duduk baca selalu tu, ayat tu menimbulkan satu kesedaran kepada kita. Bimbang dan takut balasan buruk daripada Allah kepada kita, dan mengharapkan balasan baik daripada Allah. Yang kedua, Imam Ghazali kata, cuba kita lihat dan amati perbuatan Allah ke atas hamba-hambanya yang terdahulu. Bagaimana rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Bagaimana pula siksaan, ancaman-ancaman Allah kepada hamba-hambanya, termasuk Nabi-Nabi, para wali, para solihin pun mereka dimurkai oleh Allah bila melanggar perintah Allah, larangan Allah. Yang ketiga, cuba kamu perhati apakah balasan-balasan Allah bagi orang yang tidak ada khauf dan raja ni, meninggalkan ibadat atau melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Bila tiga perkara ni kita hayati sungguh-sungguh, insya-Allah akan menimbulkan harapan yang besar kita kepada Allah, untuk Allah beri rahmat kepada kita, kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan tiga-tiga perkara ni membangkitkan satu semangat untuk kita meninggalkan maksiat, meninggalkan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih lagi membaca ayat-ayat Allah berkaitan khauf dan raja ini. Antara ayat ni dikemuka oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa rahmati, kata Allah, rahmatku, rahmat kasih sayangku, wasi'at, luas. Rahmat Allah ni cukup luas. Kulla syai'in, ke atas tiap-tiap sesuatu, ke atas tiap-tiap hamba-hambanya. Maknanya kepada hambanya itu rahmat Allah cukup luas. Kalau nak kira lah tuan-tuan sekalian, hambanya yang derhaka kepada dia, kalaulah sekiranya makna kata Allah Ta'ala nak kira kederhakaan Allah hambanya kepada dia, dia tak bagi orang kafir tu minum walau seteguk air. Walaupun mereka itu derhaka kepada Allah, kufur kepada Allah, ada yang buat maksiat kepada Allah, tapi Allah masih memberi rezeki, bagi hidup, bagi nafas. Allah bagi segala-galanya. Kod-kod dia mau berfikir kembali kepada jalan kebaikan. Tak macam umat-umat dulu. Umat dulu Bani Israel, sebagai contoh apa yang Tuhan buat. Mereka tak sembahyang hari Sabtu, habis jadi kera habis. Pakai jadi kera habis. Lepas tu Tuhan balas. Umat-umat dulu menolak risalah Rasul-Rasul. Ada yang kena angin panas, mati kena angin panas. Kaum Ad, kaum Samud, Allah terbalikkan muka bumi sampai benih pun tak tinggal sampai laut. Tapi rahmat Allah luas. Kamu tak sembahyang, kamu derhaka pada Allah, kamu buat maksiat, Allah bagi peluang lagi untuk kamu bertaubat. Rahmat Allah cukup luas. Kata Allah Ta'ala, rahmat Allah, rahmatku, wa rahmati, rahmatku, wasi'at kulla syai'in, amat luas terhadap segala sesuatu. Fasa'aktubuha, nescaya maka kami akan tulis, kami akan catat, lillazina yattaqun, bagi hamba-hamba kami yang bertakwa. Kami akan catat ganjaran-ganjaran pahala yang dilakukan oleh hamba-hamba kami. Ini antara ayat-ayat raja, ayat-ayat harap. Kita masih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang tuan-tuan sekalian, dia bunuh 99 orang, dia bunuh. Dia pergi jumpa satu ustaz, dia kata, ustaz,
saya ni dah bunuh 99 orang. Apakah Allah Ta'ala akan ampun dosa saya? Ustaz ni kata muka macam hang, siapa nak ampun? Sampai 99 orang hang bunuh. Dia tarik pedang, dia bagi serang lagi, cukup 100. Dia jumpa seorang ulama, tanya, adakah Allah akan ampun dosa aku sedangkan aku dah bunuh 100 orang? Ulama ni kata, kalau kamu betul-betul nak bertaubat, kamu betul-betul bertaubat, insya-Allah Allah ampun dosa kamu. Habis macam mana saya nak bertaubat? Kata ulama ni, kamu pergi satu pondok, pusat pengajian pondok tu, jumpa tok guru tu. Jumpa tok guru tu, tanya dia macam mana nak bertaubat. Duduk situ buat ibadat. Tinggalkan maksiat yang telah kamu lakukan itu. Bertaubat sungguh-sungguh. Nescaya Allah ampun dosa kamu. Dia pun siap beg tuan. Galas beg. Ada lalu 3 helai kain dia boleh tu. Dia pun berjalan. Nak pergi ke pondok untuk bertaubat. Sampai serat jalan mati tuan. Tak ada sampai pondok mati. Berebut malaikat. Satu malaikat nak heret dia masuk neraka sebab bunuh orang. Satu malaikat lagi nak heret dia masuk syurga kerana dia nak bertaubat. Akhirnya Allah suruh 2 malaikat ni sukat. Antara tempat dia mati tu dengan ke tempat dia bunuh orang tu, ataupun daripada tempat dia mati tu dengan pondok tu, mana lebih dekat? Sukat-sukat tuan-tuan, ke pondok dekat secengkai. Lebih dekat daripada tempat yang dia bunuh orang. Allah ampun dosa dia, masuk syurga. Ada sahabat-sahabat tuan-tuan mengucap 2 kalimah syahadah, tak sempat sembahyang. Mengucap 2 kalimah syahadah, tiba-tiba berlaku panggilan perang. Pergi perang, mati syahid. Khalid bin Walid dia bunuh berapa orang? 73 orang tuan. Sahabat-sahabat Nabi termasuk Sayyidina Hamzah terbunuh dalam perang Uhud yang diketuai oleh Khalid bin Walid. Dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kita tak ada lah minum arak macam depa, minum arak pakai tempayan, sembah berhala. Kita mana sembah berhala, tak pernah sembah berhala. Baik itu harapan kita, rahmat Allah luas, kembali ke jalan Allah sebelum Allah menjemput kita. Banyak lagi orang yang lebih teruk daripada kita. Kalau kita benar-benar ikhlas mau kembali kepada Allah, Allah bersedia menerima taubat hambanya. Kerana apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, kata Allah. Rahmat aku luas, makna terhadap segala hamba-hamba aku. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak buat apa tuan-tuan buat? Jangan cepat kecewa. Aku tuan-tuan ni boleh ke hafal Quran? Cuba tengok. Boleh apa tak boleh? Tak boleh panjang-panjang, pendek-pendek ayat lazim pun jadilah. Boleh ke tak? InsyaAllah. Doa pada Allah, Allah bantu. Boleh buat apa saja boleh. Kalau kita berkehendak dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fasa'aktubuha, nescaya kami akan tulis, kami akan catat lil ladzina yattaqau, lil ladzina yattaqun, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah kami tulis ganjaran pahala yang mereka lakukan. Baca ayat-ayat macam ni timbul satu semangat kepada kita untuk mendapat rahmat Allah taala. Apa saja yang kita cita-citakan, asalkan baik, insya-Allah dengan rahmat kasih sayang Allah, kita makna kata berjaya melakukan apa yang kita nak lakukan. Anak kita buah tak mau sembahyang, tak mau sembahyang, jangan putus asa. Jangan kita kata dia kasak-kasak, dia kata-kata dia benda yang tak elok. Berdoa pada Allah, pujuk dia, lama-lama insya-Allah. Baru ni seorang anak muda telefon saya. Dia menyesal. Awal saya tumbuk pak saya, Ustaz. Dia berkeli dengan pak dia bertumbuk. Tumbuk dengan pak dia. Hari ni dia menyesal. Dia kata balik minta ampun kat pak. Kamu takkan aman, takkan bahagia
Sekiranya kamu derhaka, pak kamu, mak kamu, pak kamu. Kita jangan putus asa untuk berdoa. Mana tahu tuan-tuan sampai ketika ada masa berbetulan dengan waktu, makna kata mustajab doa, Allah makbulkan doa kita. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baca ayat-ayat macam ni. Rahmat aku luas. Dan rahmat aku luas. Rahmatku luas akan tiap-tiap sesuatu. Mana tiap-tiap hamba aku cukup luas rahmat. Tuan-tuan tengoklah dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, tuan-tuan, seekor ayam. Dia bertelur, dia mengeram anak dia. Lepas tu dia bawa anak dia ke hulu ke hilir bagi makan anak dia. Macam mana seekor anak ayam yang lemah dipelihara oleh ibu dia. Dengan rahmat siapa? Rahmat kasih sayang Allah. Dengan rahmat kasih sayang Allah, seekor ayam yang lemah boleh hidup sampai membesar. Dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lagi aku suratkan bagi mereka yang takut mereka itu, aku akan catat. Mereka yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan catat ganjaran-ganjaran pahala yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka itu. Ya, itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Bahwasanya Allah Ta'ala dengan segala manusia sanya lemah lembut lagi kasih sayang. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala. Inna isim inna. Inna ni makna tuan-tuan sungguh-sungguh lah. Taukid, kata ulama, itu kalimah taukid. Sesungguh-sungguhnya, hanya saja, sesungguhnya, inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala bin nasi, makna kata dengan manusia ni, la ra'ufur rahim. La ni sungguh-sungguh ra'uf lagi rahim. Sungguh-sungguh kasih, lemah lembut, sungguh-sungguh kasih sayang. Allah Ta'ala dengan manusia ni lemah lembut dan kasih sayang. Sungguh-sungguh sayang kat kita. Kita saja tak sayang diri kita, Allah amat sayang kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala kita terus hidup sampai hari ini. Kita mohon kasih sayang Allah, beri kita taufik dan hidayah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Dunia dapat buat ibadat, di akhirat kita bahagia selama-lamanya. Tanda Allah sayang kat kita. Kasih ni pemurah ni umum. Allah pemurah kepada segala hamba-hambanya, manusia. Tapi pada hambanya yang beriman, Allah bersifat kasih sayang. Apa makna kasih sayang? Allah sayang hambanya, diberinya taufik dan hidayah untuk beriman dan beribadat kepada hamba Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Bila kita dapat beribadat kepada Allah, itu makna kita dah lihat tanda-tanda kasih sayang Allah ke atas kita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, kata oleh Muhammad, dengan kasih sayang Allah, bi rahmatillah, bi fadlillah, dengan anugerah Allah dan dengan kasih sayang Allah. Kamu dapat buat ibadat tu dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah yang paling besar iman dan juga Islam. Kita boleh hidup atas muka bumi ini sebagai seorang hamba yang beriman, yang berakidah dengan akidah Islamiah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ikrar kita. Tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah, dan Muhammad itu Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah memberi makna kita hanya bertuhankan Allah. Kita bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah kita junjung,
Sunnah Nabi kita pikul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatu haqq. Inilah kalimah yang sebenar. Kalimah yang hak, kalimah yang betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad. Alaiha nahya wa alaiha namut. Atas kalimah ni aku hidup, dan atas kalimah ni aku mati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mati atas kalimah la ilaha illallah, tuan-tuan kena hidup di atas kalimah la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut. Atas kalimah ni lah kita hidup, atas kalimah ni lah kita mati. InsyaAllah tuan-tuan, bila tuan-tuan hidup di atas kalimah la ilaha illallah, InsyaAllah tuan-tuan boleh mati di atas kalimah la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir kalamnya la ilaha illallah, maka insya-Allah masuk syurga. Nak mati atas kalimah la ilaha illallah, tuan-tuan kena hidup di atas kalimah la ilaha illallah. Bertuhankan Allah, junjung tinggi perintah Allah. Bernabikan Nabi Muhammad, kita tatang, kita junjung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita hidup dengan kalimah ini, kita mati juga boleh mengucap dengan kalimah tersebut. Tapi kalau kita hidup bukan dengan kalimah ini, kita bertuhankan selain daripada Allah, kita derhaka Allah Ta'ala, kita tak junjung sunnah Nabi, perintah Nabi, amat-amat dibimbangi kita mati tak boleh mengucap dua kalimah syahadah. Bila kita hidup atas kalimah la ilaha illallah, insya-Allah kita mati pun atas kalimah la ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut. Atas kalimah ni aku hidup, dan atas kalimah ni aku mati. Wa alaiha wa biha num'asu insya-Allah taala minal aminin wa bi rahmatillahi wa karamih. Bila kita mati dengan kalimah la ilallah, atas kalimah itulah kita akan dibangkitkan besok di akhirat, hidup dengan aman dan bahagia di sana. Itu. Ini semua berlaku dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innallaha bin nasi la raufur rahim. Bahwasanya Allah Ta'ala dengan segala manusia sanya lemah lembut, amat lemah lembut. Tuhan tak kasar dengan hamba dia, lagi kasih sayang. Lemah lembut tau, Al-Latif. Tuhan tu maha lemah lembut. Dia panggil kita, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba-Ku bertanya padamu Muhammad tentang diriku, jawab, aku dekat dengan mereka. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai hamba-Ku yang beriman, kuwajib kamu berpuasa di bulan Ramadan. Allah Ta'ala nak suruh kita tuan-tuan melaksanakan perintah-perintahnya, dipanggil dengan kalimah yang amat lemah lembut, kalimah kasih sayang. Ya ayyuhallazina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Allah panggil macam tu. Kita sambut tuan-tuan sekalian kasih sayang Allah Ta'ala ini dengan kita sungguh-sungguh mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang betul-betul taat kepada Allah tuan-tuan, bila kita nak mati, Allah hantar malaikat memberi kita khabar gembira. Allazina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhannya itu Allah, hidup bertuhankan Allah, summa istaqamu,
Kemudian dia beristiqamah melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Bila dia nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah hantar malaikat, tuan-tuan. Malaikat puji hamba dia ni. Kamu orang baik, kamu orang bagus. Kamu ulang alik ke masjid. Sembahyang jemaah kamu tak tinggal. Kamu menuntut ilmu. Dengan anak isteri kamu, kamu berlemah lembut. Dengan orang miskin, kamu bantu, kamu tolong. Malaikat datang, tuan-tuan, puji. Dia puji, tuan-tuan. Allah taqafu wa la tahzanu. Malaikat kata, jangan takut dan jangan berduka cita. Fa'ushiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Aku datang nak bawa khabar gembira yang dijanjikan oleh Tuhan kamu, yakni syurga yang Allah sedia untuk kamu. Serentak dengan itu, tuan-tuan, mata kita memandang ke langit. Allah buka luas-luas pintu langit. Fakashafna an karita'aka fabasarukal yawma hadid. Kami kasyaf, kami buka segala hijab penglihatan mereka itu. Ketika itu amatlah tajam. Dah nampak lambaian bidadari, kicauan-kicauan burung dah dengar. Nampak dah air sungai mengalir di syurga. Nampak tersenyum, tuan-tuan. Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil, wahai nafsu mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan diredai. Masuklah kamu ke syurga bersama-sama hamba aku. Allah panggil kita, jemput kita. Kalau kita tak sambut juga, tak tahulah, tuan-tuan. Pintu rahmat Allah cukup luas. Pintu taubat Allah cukup luas. Allah bagi masa. Bagi masa cukup panjang. Jangan sampai nyawa sampai rarah. Kembalilah kepada Tuhan, tuan-tuan sekalian. Tuhan menerima kita dengan penuh kasih sayang. Kita bertaubat, bila-bila Allah akan ampun dosa kita. Rahmat Allah cukup luas, kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Itu dia. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, dan lagi firman Allah, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Ta'ala dengan segala orang mukmin itu kasih sayang. Wa kana bil mu'minin, adalah Allah Ta'ala tu beserta bagi orang beriman itu rahimah, amat sayang pada orang beriman. Allah sayang kat kita orang beriman ni. Tanda kasih sayang Allah, Allah permudah kita buat taat. Tuan-tuan nak mari masjid tenang, tuan-tuan nak baca Quran mudah, tuan-tuan nak mengaji mudah. Itu alamat Tuhan sayang lah tu. Kalau Tuhan tak sayang kat kita, payah tuan-tuan nak mari masjid. Nak baca Quran pun payah, nak buat baik cukup payah. Itu tanda Tuhan benci kat kita. Ayat ini bermaksud bagi orang beriman. Allah Ta'ala tu rahimah, amat sayang. Sayang sungguh-sungguh pada orang beriman. Kata ulama, tanda Tuhan sayang kat kita, Tuhan permudah bagi kita untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi hambanya yang dibenci, dia tak boleh. Walaupun rumah tepi masjid, tak boleh datang masjid. Tak boleh mari, tuan-tuan. Dia boleh pergi mana-mana rata ceruk. Dia boleh jogging pagi-pagi. Pusing pekan Teluk Intan. Subuh 2 rakaat tak boleh lah, tuan-tuan. Dia tak mampu. Dia pergi supermarket, penuh ni tangan ni bawa barang. Nak bagi masjid RM10 pun sakit. Ketak lutut-lutut. Tu tanda Tuhan tak sayang kat kita. Bila Tuhan sayang kita, tuan-tuan, Tuhan permudah kita untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni, bila kita boleh buat ibadat, syukurlah banyak-banyak di atas anugerah Allah yang tidak terhingga. Kecelakaan yang paling besar, tuan-tuan, duduk di muka bumi Allah, tak boleh buat ibadat. Itu celakalah, tuan-tuan. Kebahagiaan yang hebat, kita duduk muka bumi Allah, boleh melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dunia ni tempat beribadat.
Akhirat tempat terima hasil. Nah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercucuk tanam. Kita ni duduk di dunia ni dipanggil musim menanam. Musim menanam, bukan musim tuai. Tuai je di akhirat. Bukan di sini tempat tuai, sini tempat tanam. Tuan-tuan tengok orang menanam padi. Kalau musim menanam muka com ya, masam. Orang tanya pasal apa? Semua keluar duit. Musim menanam ni duit keluar lah tuan-tuan. Beli benih, baja, upah orang menanam, macam-macam. Lepas tu bila mai dah tanam padi pula, rumput banyak, rumput sambau. Nak racun rumput lagi, beli racun, nak upah orang racun. Musim menanam ni musim keluar duit. Bila senyum, musim menuai. Masa tuai tu baru dapat duit. Bukan tuai di sini, tuai di akhirat. Kalau kita tak tanam, nak tuai apa? Macam musim menanam, orang tanam padi. Hang tak tanam, hang duduk kedai kopi sembang macam menteri. Pam. Mai musim menuai, nak tuai apa? Tuai lalang jawab dia. Di dunia dia tak menanam, dia tak buat ibadat. Di akhirat nak tuai apa? Apa hasil kita nak kecap? Tuan-tuan, kalau Allah kasyaf kat kita, Allah kasyaf, bagi kita dengar ni ahli kubur, orang mati tu cakap. Dia minta merayu-rayu kat Tuhan, ya Allah Tuanku, hantar kami balik ke muka bumi, kami nak beramal soleh. Mereka minta tu. Kita yang ada di dunia tak mahu buat ibadat. Alah, rugilah tuan-tuan. Dah mati habis. Apa pun tak boleh buat dah. Habis tu sungguh-sungguhlah kita mencari bekalan ketika kita masih hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Maksudnya adalah Allah Taala. Ya. Dengan segala orang mukmin itu kasih sayang. Maka inilah dan seumpamanya daripada ayat raja. Ya. Jadi ini antara ayat-ayat yang dikemuka sebelum ni dinamakan ayat-ayat raja. Kalau kita baca ayat ni betul-betul, kita faham betul-betul, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangat kita untuk buat ibadat. Kan? Kalau kita duduk di dunia ni tuan-tuan, kita nampak yang zahir. Kan? Kita nak kerja, orang kata kalau hang kerja dengan aku bagi satu hari RM100. Kita nampak RM100 tu membangkitkan semangat untuk buat kerja. Mailah kerja kedai aku, kedai kopi ni, hang basuh pinggan. Aku bagi kat kamu satu hari RM100. Maka ingat RM100 tu kita basuh pinggan untuk dapat upah RM100. RM100 tu menarik kita untuk basuh pinggan. Contoh. Maka dengan balasan pahala kasih sayang Allah, balasan Allah sediakan. Ini namanya ayat rojak, membangkitkan semangat kita untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ni dinamakan ayat rojak, mengharapkan balasan baik daripada Allah taala. Maka dengan itu membangkitkan semangat kita untuk beramal ibadat. Itu antara ayat-ayat dia dikemuka oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ya. Dan daripada ayat raja habis. Dan setengah pada ayat yang menakutkan. Ini ayat-ayat khauf. Ayat ni bila kita baca, menakutkan kita. Timbul perasaan takut di hati kita hingga kita meninggalkan maksiat. Ataupun ayat ini menakutkan kita, maka kita makna kata membangkitkan semangat kita untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat takut dan siasah itu, segala makna ayat takut ataupun ayat segala apa yang Allah lakukan, siasah Allah lakukan ke atas hamba-hambanya. Di antara firman Allah Ta'ala,
Ya ibadi fattaquni. Hai segala hamba aku, maka takutlah kamu. Ya ibadi fattaqun. Wahai hamba aku, takut oleh kamu akan daku. Allah suruh kita takut kat dia. Takut pada Allah dalam arti kata meninggalkan larangan-larangan Allah. Takut kepada Allah dalam arti kata tak berani meninggalkan suruhan Allah. Apa yang Allah suruh tak berani tinggal kerana takut. Tanda orang tu takut kepada Allah, dia segera melakukan ibadat, segera meninggalkan maksiat. Itu alamat orang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita takut? Takut balasan di akhirat besok. Di dunia pun Tuhan balas, tuan-tuan. Tuhan balas. Cuba tuan-tuan perhati tengok. Orang yang buat maksiat, derhaka kepada Allah, dia tak boleh buat taat. Minum arak, berjudi, suka pembohong, suka buat fitnah. Dia tak boleh datang masjid, tuan-tuan. Dia tak mampu. Kerana berat dosa yang dia buat itu menghalang dia ringan berjalan kepada Allah. Macam lori bawa beban berat. Lori trailer kan bawa besi. Naik bukit berapit. Macam mana nak berjalan? Kita tanggung tuan-tuan sekalian baja 50 kilo. Kita nak berjalan macam mana? Terketak kaki-kaki sekarang nak jatuh. Kenapa kita tak boleh berjalan dengan laju? Sebab beban yang kita tanggung ni berat. Dosa yang kita tanggung ni tuan-tuan, kecelakaan dia menyebabkan kita tak mampu nak buat ibadat. Bukan teori, tapi memang betul berlaku. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengoklah. Kalau dia kaki minum, kaki judi, kaki betina, kaki pembohong, kaki fitnah, memang tak boleh datang masjid. Ini rumah Allah. Allah tak izin orang yang buat maksiat masuk dalam rumah dia. Apakah kecelakaan yang paling besar, tuan-tuan? Hidup di dunia, masjid tak boleh masuk, Quran tak boleh baca, nama Allah tak boleh sebut. Mana ada kecelakaan yang lebih besar daripada ni? Kata ulama, tuan-tuan, dosa ni, derhaka kat Tuhan ni, dia ibarat tali, tuan-tuan. Dosa kaki, ikat kaki, tak boleh pergi masjid. Dosa mata, mata tengok maksiat, tutup mata, tak boleh tengok Quran. Dosa tangan buat ni, dia tak boleh bersedekah. Dosa telinga ni, tak mampu dengar nasihat agama. Mana ada kecelakaan yang lebih besar daripada ni? Semayang tak boleh, puasa tak boleh, baca Quran tak boleh, zikir tak boleh, masjid tak boleh pergi. Nak jadi apa? Hidup penuh derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal a'yadzu billah. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mukbulun. Kata Fudhal Ibn Iyad, bila kamu dapati kamu tak ada kekuatan nak bangun malam, nak bangkit tengah malam bertahajud, kita tak mampu. Wa siyamin nahar, kamu tak mampu berpuasa sunat di siang hari. Bila kita dapati diri kita lemah nak bangun malam, kita tak ada kekuatan nak berpuasa sunat, fa'lam annaka mukbulun, ketahui oleh kamu sebenarnya kamu tertambat, kamu kena ikat. Qad kabbalatka qati'atuka, yang ikat kamu dosa-dosa kamu. Kecelakaan dosa ni tuan-tuan, dia ikat kaki tangan kita sampai tak boleh buat ibadat. Yang lain boleh. Boleh jogging ni, Tolok Intan ni boleh jogging pagi-pagi. Subuh 2 rakaat dia tak mampu. Dia boleh enjoy, habis duit beribu-ribu, nak bagi RM10 kat masjid pun dia tak mampu. Dia boleh baca surat khabar tuan-tuan, muka depan sampai muka belakang. Nak baca Quran tuan-tuan 2-3 baris pun tak mampu. Mana ada kecelakaan yang lebih besar? Hidup atas muka bumi tak boleh buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu Allah Ta'ala makna kata pesan kepada hamba-hambanya, ya ibadi fattahun.
wahai hamba aku, bertakwalah kepada aku, takutlah kepada aku. Dengan perasaan takut ni menyebabkan kita jauh daripada maksiat. Kebahagiaan di dunia, bila kita jauh maksiat, kita boleh buat taat. Di akhirat insya-Allah tuan-tuan, kita bahagia selama-lamanya. Itu dia. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, pesanan-pesanan Tuhan berkaitan ayat ni. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Maka adakah sangka kamu sesungguhnya kami jadikan kamu sia-sia jua? Tuan tanya ni satu soalan. Apa hasibtum? Apa kamu kira? Kamu ingat annama khalaqnakum abasa? Apa kamu ingat aku jadikan hampa kamu ni untuk buat main-main? Abasa ni main-main. Kamu ingat aku hantar kamu ke dunia untuk main-main ke? Tak. Aku hantar kamu ke dunia untuk beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepada aku. Maka Allah tanya dengan satu perasaan yang menakutkan. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apa kamu ingat aku jadikan kamu untuk buat main-main ke? Bersonok-sonok atas muka bumi. Ini satu pertanyaan yang cukup menakutkan. Hampa-hampa ingat aku nak bagi jadi hampa ni buat main-main ke? Tak. Jadikan kamu untuk ibadat kepada aku. Duduk di dunia ni untuk beribadat. Mana boleh buat benda lain? Itu ayat-ayat macam ni. Satu pertanyaan Allah kepada kita yang menakutkan. Allah bagi macam-macam rezeki, Allah hidup kat kita. Duduk 30-40 tahun, 70 tahun atas muka bumi. Buat main-main, sonok begitu je. Tak. Tuan-tuan perhati tuan-tuan. Yang nama makhluk ciptaan Allah ni, mana ada makhluk macam manusia? Tak ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu secantik-cantik kejadian. Tak ada satu makhluk Allah cantik macam kita ni. Lengkap. Akal ada, boleh buat macam-macam. Besi boleh terbang. Besi boleh berlayar di laut. Besi boleh berjalan macam kenderaan. Allah bagi otak kita fikir, boleh buat kereta, buat kenderaan, buat kapal terbang. Macam-macam boleh buat rumah. Macam-macam kita boleh buat untuk kehidupan kita. Apakah kita ingat Allah jadikan kita ni sia-sia begitu saja? Tak. Untuk memikul satu tanggungjawab ubudiyah lillah. Untuk beribadat kepada Allah. Kalau tuan-tuan perhati tuan-tuan, tubuh badan tuan-tuan. Tubuh badan yang Allah jadi ni, tak ada makhluk Allah jadi macam kita. Untuk beribadat kepada Allah. Tuan-tuan perhati tengok. Kita boleh sujud, rokok, takbiratul ihram, duduk antara sujud dengan cukup cantik. Makhluk lain tak boleh tuan-tuan. Suruh lembu semayang macam mana? Lembu takbiratul ihram, pelantin belakang. Lembu mana boleh takbiratul ihram? Tak boleh. Satu makhluk pun tak ada macam kita tuan. Kita boleh baca Al-Quran. Hang bangsa apa semua boleh baca Al-Quran. Cina ke, India ke, Melayu ke, semua boleh baca Al-Quran. Suruh itik baca Al-Quran, itik. Pak gitu boleh ya. Manusia Allah jadikan cukup hebat kan? Buat rumah, tempat duduk yang selesa, semua ni Allah jadikan untuk memikul satu tanggungjawab yang dinamakan ubudiyah lillah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Adakah kamu sangka kamu sungguhnya kami jadikan kamu sia-sia jua? Apa ingat aku berjadi apa sia-sia? Kosong begitu je. Tak. Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Kami jadikan khalifah di muka bumi. Kita ni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Untuk apa? Memikul satu tanggungjawab, iaitu ubudiyah lillah, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan tubuh badan kita yang cantik ni, kemudian tuan-tuan, Allah Taala tundukkan dunia ni untuk kita. Wallazi khalaqa sab'a samawati wallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Allah lah menjadikan apa yang ada di dunia ni untuk kamu, supaya kamu gunakan dia untuk beribadat kepada Allah, untuk memudahkan kita beribadat kepada Allah. Dah boleh beli kereta, dengan kereta ni senang kita nak main mengajak, main mengaji, main berjemaah. Mana ada makhluk lain boleh buat kereta, buat kenderaan. Kita boleh buat kenderaan untuk bantu kita, memudahkan kita buat ibadat. Bukan sia-sia saja, tak. Ada hikmat dia. Itu dia. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ayahsabul insanu an yutraka suda. Adakah menyangka manusia bahawa ditinggalkan semata-mata? Ayahsabul insan, apakah manusia ni mengira, manusia ni menjangka, ayutraka sudah, aku tinggalkan mereka macam tu ya? Tak, Tuhan akan hitung, akan hisap, Tuhan akan tanya baik buruk yang kamu lakukan. Tak ada satu yang tak dihisap oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Buat baik sebesar zarah pun Tuhan kira, buat jahat sebesar zarah pun Tuhan kira. Jangan kita fikir perbuatan kita sia-sia ataupun tak dihitung oleh Allah. Dah. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apa kamu ingat aku biarkan begitu saja apa yang kamu lakukan? Dah, akan dihitung. Baik balas baik, jahat balas jahat. Setiap perkataan kita akan dihitung, akan ditanya besok di akhirat. Setiap tindak tanduk kita, jangan kita fikir Tuhan tak hitung. Dah. Kita boleh buatlah apa pun, tapi sediakan jawapan. Apa kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala besok di akhirat. Sediakan jawapan. Jangan-jangan takut kita tak boleh jawab di hadapan Allah apa yang kita buat. Kenapa kamu berzina? Jawab, apa jawapan? Bukankah aku hantar Quran, hantar Nabi, hantar ulama cerita zina ni kotor? Apa jawapan kita? Aku izin kamu berkahwin cara halal. Kenapa kamu berzina? Jawablah. Aku jadikan kamu lidah. Kenapa kamu mengumpat di tengah orang? Jawab. Masa tu tuan-tuan tak boleh jawab. Ingatlah kata ulama, anggota yang Allah jadikan pada kita ni ada hikmat. Kaki kita ni tuan-tuan nak berjalan-jalan besok di kebun syurga di akhirat. Tangan kita ni nak petik buah-buah kayu di syurga. Telinga kita nak dengar kalam Allah. Mata kita nak melihat wajah Allah di akhirat besok. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka mereka hari itu berseri-seri memandang akan wajah Tuhan mereka itu. Allah jadikan mata ni nak melihat Allah besok di akhirat. Pikir-pikirlah, layakkah mata yang melihat maksiat untuk melihat wajah Allah? Layakkah kaki kita tuan-tuan untuk berjalan tempat maksiat nak berjalan di kebun syurga Allah Ta'ala? Layakkah tangan untuk pegang benda maksiat ni nak memetik buah kayu di syurga? Tentu tak layak. Lepas tu kita hindarkan diri kita benda-benda yang tak elok ni. Pantanglah sekejap tuan-tuan. Doktor suruh pantang, boleh pantang. Jangan makan tu, jangan makan ni. Pasal apa? Kencing manis. Jangan makan daging, jangan makan tu, makan ni. Pasal darah tinggi. Kita sanggup jaga pantang yang doktor arah demi keselamatan, kesihatan kita.
Kenapa kita tak boleh berpantang dengan apa yang Tuhan larang untuk kebahagiaan kita di akhirat? Bukan lama pun. Lah, saya ni pejam telik 71 tuan-tuan umur dah. Tak lama lagi nak mati. Sekejap aja dunia ni. Ad-dunya sijnu mu'min. Dunia ni penjara orang beriman. Siapa biasa duduk dalam penjara tahulah, banyak pantang larang. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Sebab itulah dunia ni tempat pantang larang. Banyak benda kita tak boleh buat. Buat yang dibolehkan oleh Allah. Ambil yang halal. Tolak yang haram. Buat yang Tuhan suruh. Tolak yang Tuhan larang. InsyaAllah. Di akhirat besok kita bahagia tuan-tuan. Kan lama pun. Tak lama. InsyaAllah. Itu dia. Adakah menyangka manusia bahawa ditinggalkan semata-mata? Dah, ini pahaman orang komunis. Bagi mereka, apa kita buat di dunia, habis di dunia. Kita orang Islam dah. Apa kita buat di dunia, akan dibalas di akhirat. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kesimpulan, dengan baca ayat-ayat khauf dan rojak ni, maka menakutkan kita benda-benda yang dilarang oleh Allah, membangkitkan semangat untuk beramal dengan apa yang diperintah oleh Allah, dengan mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. InsyaAllah bahagialah kita tuan-tuan, dunia dan akhirat, insyaAllah. Itu dia. Dan insyaAllah kalau diizin oleh Allah, kita sambung dalam ayat-ayat yang lain. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.